Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Anis binti Azhari. Nombor matriks KBJ 2215-10306. Kali ini ahli kumpulan saya akan membentangkan tentang sistem saraf autonomik. Apa itu autonomik? Sistem saraf autonomik ialah sistem kawalan yang sebahagian besarnya bertindak secara tidak sedar dan mengawal fungsi badan seperti degupan jantung, penghadaman, kadar pernafasan, tindak balas pupilari serta kencing dan juga rangsangan seksual. Sistem saraf autonomik mempunyai 3 cabang, iaitu sistem saraf simpatetik, sistem saraf parasimpatetik dan juga sistem saraf enterik. Tetapi sesetengah buku teks tidak memasukkan sistem saraf enterik sebagai sebahagian daripada sistem ini. Sistem saraf autonomik terletak hampir keseluruhannya di luar sistem saraf pusat dan melibatkan 2 bahagian utama, iaitu bahagian kraniosakral iaitu parasimpatetik dan bahagian thoracolumbar bersimpati atau lebih dikenali sebagai simpatetik. Oleh kerana sistem saraf autonomik dibahagikan kepada 2 bahagian, fungsinya berbeza-beza berdasarkan bahagian sistem. Okey, yang pertama ialah sistem simpatetik. Sistem simpatetik ialah sistem kecemasan dan melakukan penerbangan, menyelamatkan nyawa atau tindak balas melawan. Sistem saraf simpatetik sering dianggap sebagai sistem lawan atau lari, iaitu fight or flight. Saraf simpatetik berfungsi sebagai meningkatkan denyutan jantung kita, aliran darah dan mengeluarkan hormon seperti adrenalin bagi memastikan badan kita bersedia untuk melakukan aktiviti. Dengan kata lain, saraf simpatetik meningkatkan tahap kewaspadaan kita. Manakala sistem parasimpatetik sering dianggap sebagai sistem rest and digest. Tujuan utama saraf parasimpatetik ialah menjimatkan tenaga untuk kegunaan kemudian dan untuk mengawal fungsi badan seperti penghadaman dan pembuangan air kecil. Sistem saraf autonomik mengimbangi kedua-dua sistem ini untuk mengekalkan kesihatan dan kesejahteraan diri kita. Nama saya Nur Anis Elena binti Majlan, KBJ 22151034. Saya akan menguraikan tentang sistem saraf simpatetik. Sistem saraf simpatetik adalah salah satu daripada 2 bahagian sistem saraf autonomik bersama-sama dengan sistem saraf parasimpatetik. Sistem saraf simpatetik bertanggungjawab terhadap cara badan untuk bertindak balas terhadap bahaya dan tanggungjawab untuk tindak balas melawan atau lari. Sistem simpatetik juga mengaktifkan banyak laluan kompleks untuk membolehkan tindak balas yang mencukupi kepada ancaman atau trauma. Beberapa kesan fizikal ini termasuk pernafasan yang lebih cepat, peningkatan kadar degupan jantung dan tekanan darah, pembesaran pupil perut, pengaliran aliran darah ke organ penting, contoh otak dan otot, dan peningkatan peluh. Selain itu, apabila berhadapan dengan bahaya fizikal yang akan berlaku, sistem saraf simpatetik tubuh manusia meneruskan tindak balas fight or flight kita. Sistem saraf simpatetik diaktifkan selepas amigdala menghantar isyarat kecemasan. Hipotalamus mengaktifkan sistem saraf simpatetik dengan menghantar isyarat melalui saraf autonomik ke kelenjar adrenal. Kelenjar ini bertindak balas dengan mengepang hormon epinephrine, juga dikenali sebagai adrenalin, ke dalam aliran darah. Sistem saraf simpatetik ialah rangkaian struktur otak, saraf dan hormon yang biasanya harmoni. Jika tidak seimbang, boleh mengakibatkan Nama saya Nur Irdina Amni binti Muhammad Farid, KBJ 2215100762. Saya akan menerangkan struktur sistem saraf simpatetik. Saraf simpatetik berjalan selari dengan saraf tunjang pada kedua-dua belah kolom vertebra seperti yang diterangkan di bawah. Neuron preganglionik.
Neuron kolom intermediolateral saraf tunjang terdapat dalam tahap T1 hingga T12 dan L1 hingga L3. Seterusnya, gentian preganglionik. Akson neuron preganglion yang meninggalkan saraf tunjang melalui rami anterior saraf tunjang dan meneruskan laluannya sebagai rami putih berkomunikasi. Seterusnya, ganglia bersimpati. Batang bersimpati, ganglia paravertebral, ganglia prevertebral splanchnic. Badan neuron ganglia bersimpati bersinaps dengan rami communicates putih. Gentian postganglionik, akson neuron ganglion yang meninggalkan ganglia dalam bentuk rami communicates kelabu yang bergabung dengan rami saraf tulang belakang. Saraf tulang belakang C2 hingga C8 membawa intervasi simpatetik ke kepala, leher, anggota atas dan toraks. Saraf tulang belakang T1 hingga L2 membawa pemeliharaan simpatik untuk dinding batang serta mengambil bahagian dalam terdiri daripada saraf splanchnic untuk pemeliharaan viscera abdominopelvis. Saraf tulang belakang L2 hingga C-CO membawa intervasi simpatetik ke struktur kulit anggota bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hadarina Haifah binti Muhammad Harizal. Nombor metrik KBJ 221510924. Pembentangan saya berkaitan dengan sistem saraf parasimpatetik. Sistem saraf parasimpatetik merupakan sistem saraf autonomik atau luar kawal. Sistem saraf parasimpatetik bertindak secara antagonis atau secara berlawanan dengan sistem saraf simpatetik. Saraf simpatetik berasal dari daerah kranial dan sakral dari sistem saraf pusat. Tindakan saraf parasimpatetik berupa respon lambat. Sistem saraf parasimpatetik mempunyai dua set neuron iaitu praganglionik dan postganglionik dengan ganglion di antaranya. Sel neuron praganglionik terletak di brainstem iaitu di bahagian cranium dan segmen sacrum di bahagian sacrum. Saraf kranial autonomik ialah saraf kranium ketiga, ke-7, ke-9 dan ke-10. Saraf-saraf ini merupakan penghubung melalui mana fiber parasimpatetik lalu dalam perjalanannya keluar dari otak menuju ke organ-organ yang sebahagiannya dikawal olehnya. Fiber yang sampai ke fiber otot bulat pada iris dan merangsang gerakan-gerakan untuk menentukan ukuran anak mata telah dikawal oleh saraf kranial ketiga iaitu saraf oculomotor. Fiber otot motor kumuhan sampai ke kelenjar ileum melalui saraf ke-7 iaitu facial dan saraf ke-9 iaitu glossopharyngeal. Sistem parasimpatetik bertanggungjawab untuk mengekalkan aktiviti-aktiviti seperti feed and breathe dan rest and digest yang berlaku ketika badan sedang berehat, terutamanya selepas makan, termasuk merangsang sekresi air liur, lacrimation, air mata, buang air kecil dan air besar dan penghadaman. Sistem saraf parasimpatetik dikaitkan dengan mengembalikan badan kepada operasi rutin harian. Kedua-dua sistem mempunyai fungsi yang saling melengkapi. Beroperasi seiring untuk kekalkan homeostasis badan. Contoh tindak balas parasimpatetik ialah air liur. Air liur sebagai sebahagian daripada fungsi rehat dan penghadaman. PSNS merangsang pengeluaran air liur yang mengandungi enzim untuk membantu pencernaan makanan. Itu sahaja, sekian dari saya. Assalamualaikum, saya Suzana binti Ibrahim, KBJ 2215109293 akan membentangkan fungsi simpatetik dan parasimpatetik. Yang simpatetik dan parasimpatetik biasanya berfungsi bertentangan antara satu sama lain. Tetapi penentangan ini lebih baik diistilahkan sebagai pelengkap daripada sifat antagonis. Untuk analogi, seseorang mungkin menganggap bahagian simpatetik sebagai pemecut dan bahagian parasimpatetik sebagai brake. Bahagian simpatetik biasanya berfungsi dalam tindakan yang memerlukan tindak balas semasa melalui saat bahaya atau ancaman persekitaran. Bahagian parasimpatetik pula berfungsi dengan tindakan yang tidak memerlukan tindak balas segera kerana ianya bertindak selepas seseorang itu melalui bahaya. Apabila ancaman sudah tiada, sistem ini akan membantu badan untuk memperlahankan degupan jantung, kadar pernafasan dan kadar aliran darah ke otot. Dan badan kita akan kembali ke fungsi normal. Sistem
Simpatetik sering dianggap sebagai sistem fight and flight, manakala sistem parasimpatetik sering dianggap sebagai sistem rest and digest atau feed and breathe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ansyahada binti Hasmaidi. Nombor matrik saya ialah KBJ 2215102272. Hari ini saya akan membentangkan tentang fungsi-fungsi saraf simpatetik secara ringkas. Fungsi-fungsi saraf simpatetik ialah untuk membesarkan pupil mata iaitu anak mata. Selain itu, ia juga menghalang keluarnya saliva atau kata yang lain ialah air liur. Juga untuk meningkatkan peluh dan rembesan hormon pankreas serta menghalang rembesan enzim dalam kelenjar pencernaan. Selain itu, fungsi-fungsi saraf simpatetik juga ialah untuk mempercepatkan degupan jantung, menambahkan isi padu darah dan membesarkan arteri koronari. Ia juga untuk menyempitkan arteri pulmonari dan arteri ke genitalia. Genitalia dikenali sebagai alat kelamin. Yang terakhir sekali, fungsi-fungsi simpatetik ialah untuk melebarkan cabang bronkus dan mengecukan limpa. Hai, Assalamualaikum. Saya Najwa Anisizati BTM Syamsuddin, nombor matrik KBJ 2215102664 akan menerangkan tentang fungsi parasimpatetik secara ringkas. Yang pertama, ia dapat mengecilkan pupil mata. Seterusnya, dapat merangsang rembesan saliva. Seperti yang kita tahu, saliva merupakan air liur kita, serta ia dapat menurunkan peluh dan rembesan pankreas. Selain itu, fungsi parasimpatetik ini juga dapat mengecutkan pundi kencing serta memperlambatkan degupan jantung dan mengurangkan tekanan darah. Seterusnya, juga dapat berlaku penyempitan arteri koronari, memperluaskan arteri pulmonari dan arteri ke genitalia. Akhir sekali, ia dapat menyempitkan cabang bronkus dan melembarkan limpa.